Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Abdul Latif bin Ahmad dan semua sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. So, pada hari ini saya berada di salah sebuah universiti swasta di Putrajaya. Bersesuaian dengan topik yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu berkenaan adaptasi antara budaya. So, pada topik perbincangan kali ini, perbincangan akan memfokus kepada cabaran yang dihadapi oleh para pelajar antarabangsa dan juga bagaimana cara penyesuaian yang dilakukan oleh para pelajar dan peranan media sosial dalam membantu proses penyesuaian para pelajar. Globalisasi telah memberi impak dengan perubahan yang amat ketara kepada dunia. Malaysia juga tidak terkecuali dalam mengharungi cabaran di era globalisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Laporan statistik di kebanyakan negara menunjukkan peningkatan ketara dalam mobilisasi pelajar ke luar negara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Malaysia sendiri telah membuka banyak peluang kepada rakyatnya untuk menyambung pengajian di luar negara. Terdapat sejumlah 39,882 orang pelajar Malaysia yang berada di 77 buah negara di seluruh dunia pada tahun 2020 mengikut laporan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Mesir, Australia, Taiwan dan United Kingdom adalah antara negara yang paling banyak menjadi pilihan para pelajar Malaysia. Walau bagaimanapun, mobilisasi pelajar dari negara asal ke negara baru sudah pastinya menjadi satu cabaran yang perlu diharungi, terutama dalam proses beradaptasi dengan masyarakat dan budaya setempat. Penghijrahan para pelajar ke negara asing sudah pastinya memberi satu cabaran baru kepada para pelajar. Mereka harus beradaptasi dengan budaya baru di negara yang mereka kunjungi. Kajian berkaitan adaptasi antara budaya ini telah dilakukan oleh ramai pengkaji-pengkaji dan beberapa model ataupun teori telah dibangunkan. Model adaptasi antara budaya ini telah diperkenalkan oleh Liskard pada tahun 1955 yang menyatakan adaptasi antara budaya adalah satu proses yang melibatkan jangka masa tertentu dan mengikut lengkung seperti huruf U. Terdapat 4 fasa dalam proses adaptasi, iaitu fasa bulan madu, fasa kejutan budaya, fasa penyesuaian dan fasa penguasaan. Fasa kegembiraan atau bulan madu biasanya berlaku pada beberapa minggu awal selepas ketibaan. Pada fasa ini, individu biasanya akan teruja dengan persekitaran dan suasana baharu yang dialami oleh mereka. Namun tidak semua individu mengalami fasa honeymoon disebabkan faktor-faktor tertentu. Fasa kedua adalah fasa kejutan budaya, di mana seseorang itu akan mula menyedari terdapat perbezaan dalam budaya baru dan mula merasa tekanan dan kekecewaan. Perasaan terasing juga akan wujud akibat ketidakupayaan mereka untuk bertindak balas sewajarnya dengan budaya dan persekitaran yang baharu. Mereka akan membandingkan kehidupan mereka di negara asal dan negara di mana mereka berhijrah yang mendorong gejala homesick. Apabila memasuki fasa ketiga, proses penyesuaian akan berlaku secara beransur-ansur dan proses interaksi dengan penduduk setempat berlaku dengan baik. Mereka merasakan telah menjadi sebahagian daripada masyarakat setempat. Fasa terakhir dalam teori ini adalah fasa integrasi atau pelarasan di mana individu berkaitan sudah mula menguasai pelbagai amalan dalam budaya baharu dan dapat membezakan apa yang boleh diterima dan tidak boleh diterima dalam budaya baru. Pada fasa ini, tekanan akibat proses adaptasi semakin berkurang dan hampir tiada. Apakah yang dimaksudkan dengan adaptasi antara budaya? Lata Krishnan dan rakan-rakan mentakrifkan adaptasi antara budaya sebagai kebolehan atau keupayaan seseorang untuk menyesuaikan tingkah laku dengan persekitaran baru, menyumbang kepada interaksi sosial, keupayaan bahasa dan pemahaman tentang nilai sesuatu budaya. Manakala Simanjuntak dan Fitriana
mentakrifkan adaptasi antara budaya sebagai penyesuaian diri seseorang dan pada masa sama sebagai satu bentuk perubahan diri mengikut keadaan persekitaran. Apakah pula kejutan budaya? Karl Rohrbeck mentakrifkan kejutan budaya sebagai kebimbangan timbul akibat kehilangan tanda atau simbol pergaulan yang menjadi kebiasaan. Kejutan budaya boleh dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor interpersonal dan faktor fizikal. Faktor interpersonal adalah seperti kemahiran komunikasi, perwatakan peribadi dan juga akses kepada sumber. Manakala faktor fizikal meliputi umur, kesihatan, penampilan dan kebolehan bersosial. Seterusnya, kita akan melihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para pelajar yang belajar di luar negara. Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan oleh para pekaji yang terdahulu bagi mengenal pasti cabaran-cabaran adaptasi antara budaya di kalangan para pelajar. Cabaran-cabaran tersebut adalah terdapat dua cabaran utama adaptasi yang telah dikenal pasti di kalangan para pelajar antarabangsa, iaitu cabaran sosio-budaya dan cabaran akademik. Antara cabaran sosio-budaya tersebut adalah kemahiran bahasa atau penguasaan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa utama pertuturan di kebanyakan negara. Kelemahan komunikasi menjadi masalah utama yang menghalang proses adaptasi serta mendorong wujudnya pelbagai masalah lain. Selain itu, kemudahan mendapatkan keperluan asas seperti makanan, terutamanya makanan halal, tempat tinggal dan pengangkutan ke universiti menjadi sebahagian cabaran yang harus dilalui oleh para pelajar. Perbezaan cuaca di negara asal dan negara hos juga boleh mempengaruhi emosi dan kesihatan para pelajar dalam fasa awal proses adaptasi. Bagi pelajar dari negara yang nilai mata wangnya yang agak rendah, perbezaan kadar tukaran mata wang juga boleh memberi satu tekanan kepada para pelajar kerana mereka perlu merancang kewangan dengan lebih baik. Dan di setengah negara, ada juga para pelajar yang melalui pengalaman diskriminasi oleh penduduk setempat, terutama pelajar Muslim akibat gejala Islamofobia. Cabaran seterusnya adalah cabaran dalam bidang akademik. Antara cabaran adaptasi yang harus dilalui oleh para pelajar adalah interaksi dengan pensyarah atau penyelia kajian, terutamanya bagi pelajar di peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti Master dan PhD. Hubungan antara pelajar dan penyelia yang bermasalah akan mengganggu kelancaran pembelajaran para pelajar. Selain itu, isolasi dengan rakan sekelas atau pelajar tempatan juga boleh berlaku kerana faktor komunikasi. Di sesetengah negara seperti Jepun dan Finland yang tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama, para pelajar terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk memahami kandungan kuliah yang disampaikan oleh pensyarah. Terdapat juga kajian yang menyatakan tekanan daripada ekspektasi ibu bapa para pelajar juga menjadi salah satu cabaran dalam bidang akademik. Ketiadaan sistem sokongan kepada pelajar, terutamanya bagi mereka yang memerlukan rujukan kaunselor, menambahkan lagi cabaran kepada para pelajar selain teknik dan kemahiran mengajar pensyarah yang berbeza dengan pengalaman pembelajaran sebelum ini. Berdasarkan cabaran-cabaran adaptasi antara budaya di kalangan para pelajar yang telah saya bincangkan sebentar tadi, seterusnya saya akan membincangkan dengan lebih lanjut peranan media sosial di dalam proses penyesuaian adaptasi antara budaya. Dengan perkembangan media baharu, ternyata media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam proses adaptasi antara budaya. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang terdahulu, aplikasi yang sering digunakan oleh para pelajar sebagai medium komunikasi adalah Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter, LinkedIn dan Google+. Aplikasi ini menjadi medium pencarian maklumat oleh para pelajar bagi mengurangkan ketidakpastian semasa proses
adaptasi. Malah, media sosial sebenarnya telah digunakan oleh pelajar untuk mencari maklumat berkaitan institusi pengajian dan persekitaran universiti sebelum mereka tiba ke lokasi pengajian mereka. Media sosial juga menjadi tempat para pelajar membina jaringan perhubungan dengan pelajar-pelajar lain, sama ada pelajar tempatan ataupun pelajar antarabangsa yang lain. Media sosial juga membantu mereka sentiasa mendapat maklumat terkini berkaitan hal akademik dan juga aktiviti sosial yang lain. Paling penting, media sosial dapat mengurangkan perasaan homesick apabila kecanggihan teknologi telah dapat menghubungkan para pelajar dengan keluarga di negara asal yang jauh beribu batu. Sokongan emosi daripada keluarga dapat mengurangkan perasaan negatif dan tekanan dalam mengharungi fasa adaptasi antara budaya. Berdasarkan perbincangan sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa proses adaptasi antara budaya merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh semua para pelajar antarabangsa. Terdapat 4 fasa utama dalam proses adaptasi antara budaya, iaitu fasa honeymoon, fasa kejutan budaya, fasa penyesuaian dan akhir sekali adalah fasa integrasi. Dalam melalui cabaran dan proses penyesuaian, media sosial memainkan peranan yang sangat penting kepada para pelajar. Antara peranan utama media sosial ini adalah sebagai medium untuk mencari maklumat, membina jaringan komunikasi dan akhir sekali berhubung dengan keluarga yang berada jauh di negara asal. Akhir sekali, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Madya Dr. Abdul Latif Ahmad kerana telah memberi peluang kepada kami, para pelajar, untuk mendalami pengetahuan tentang komunikasi antara budaya. Diharap perkongsian ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang adaptasi antara budaya. Sehingga berjumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih.